Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan, selamat bertemu di bicara penulis program Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kelantan. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pihak PPAK yang telah memberi ruang dan peluang kepada saya untuk bersama-sama dalam program yang sangat bagus bagi saya. Program yang membuka ruang kepada para penulis untuk berbicara, untuk berkongsi pengalaman dan ilmu pengetahuan dengan semua audien. Dalam peruntukan masa ini, insya-Allah saya akan berkongsi beberapa perkara dengan semua pendengar, semua penonton. Semoga ianya bermanfaat untuk kita semua pagi ini. Saya sebenarnya bukanlah siapa-siapa, saya cuma seorang penulis kecil yang menumpang dalam satu kumpulan penulis-penulis hebat yang sudah tiada di negara kita. Saya masih lagi belajar, masih lagi mencari ilmu dan menambah ilmu pengetahuan dengan orang-orang yang hebat di sekitar negeri Kelantan ini. Sebagai pengenalan, saya Rozilawati binti Man, berasal dari Kampung Telung, Bacuk, Kelantan. Dilahirkan di pesisiran pantai Kampung Telung yang indah permai tahun 1975. Kemudian berpindah ke Kota Baru dan sekarang ni mengajar di SK Kubang Krian 3 tahun yang ke-19. Alhamdulillah. Saya sebenarnya minat menulis saya daripada kanak-kanak, daripada remaja, tapi peluang untuk menulis tu agak terbatas. Cuma saya pernah menyertai beberapa kalilah Dewan Siswa pada zaman itu, sekitar tahun 90-an. Saya pernah menghantar beberapa karya dan pernah diterbitkan dalam majalah tersebut. Kalau tak silap saya, hadiah sastra siswa Bank Rakyat, dan 2 kali diterima. Alhamdulillah. Dan sebenarnya itulah permulaan kepada minat saya. Tapi terhenti untuk hampir belasan atau puluhan tahun hinggalah pada tahun 2016. Ketika 2016 saya menerima satu mesej daripada seorang yang saya tak kenal pun beliau, tapi dia memberikan impak yang besar kepada saya. Cikgu Sana Rehan Siddiq, yang merupakan seorang yang hebatlah bagi saya, telah menjemput saya untuk mengikuti program 100 Guru Kelantan Berkarya. Jadi saya menerima undangan tersebut dan mengikuti taklimat beliau dan bengkel seterusnya, beberapa kali perjumpaan untuk program penulisan tersebut. Saya ingat ketika itu beliau ada menerbitkan 3 buah jenis buku. Satunya kisah hidup,
kita berjumpa, kita disediakan dengan ceramah-ceramah atau pendedahan daripada orang-orang yang sangat hebat, penulis-penulis yang telah mapan, yang berkongsi ilmu pengetahuan mereka dalam pelbagai genre penulisan. Saya sebenarnya lebih berminat kepada puisi dan cerpen. Jadi penulisan saya bertumpu kepada cerpen dan puisi. Okey, jadi setelah mengikuti Bengkel Gemar, setiap tahun kita akan Gemar akan menerbitkan satu buku antologi yang mengandungi puisi dan cerpen, dan alhamdulillah saya mengikutinya setiap tahun. Hinggalah sekarang pun saya masih ikuti bengkel tersebut. Cuma dalam tempoh PKP mereka buat dalam secara online lah. Okey, seterusnya dalam penulisan juga saya terlibat dengan pelbagai persatuan, bukan sahaja Gemar. Saya juga terlibat dengan Kembara Sastra di bawah pimpinan Tuan Mukhtar, dan alhamdulillah kumpulan Kembara Sastra sangat aktif sebenarnya menerbitkan buku-buku. Dalam setahun tidak kurang daripada 3 buku, dan sekarang ni kami sedang menanti kelahiran antologi terbaru, antologi puisi kasih yang akan dilancarkan dalam bulan November, alhamdulillah. Dan puisi antologi tersebut kata pengantarnya oleh Tuan Rosli K. Matari, penerima anugerah C. Wright Award baru-baru ini, dan merupakan seorang sastrawan negeri Kelantan, alhamdulillah. Okey. Selama penglibatan saya dalam penulisan, banyak perkara yang kita belajar dan yang kita tahu. Perkongsian-perkongsian oleh sifu-sifu ataupun penulis-penulis lapan sangat berguna. Jadi nasihat saya kepada mereka yang berminat untuk menulis, yang ingin menulis, carilah bengkel, carilah orang-orang yang dah lama untuk mendapatkan ilmu mereka. Baik. Sepanjang penulisan saya, penlibatan saya juga tidak banyak sebenarnya, tapi adalah beberapa kali karya-karya saya diterbitkan di Akhbar Perdana, Mingguan Malaysia dan Berita Harian. Saya pernah mengikuti kelas secara online bersama dengan Prof. Malia Dr. Lim Switin, dan paling menarik dengan Dr. Lim Switin, beliau mengajar kami supaya mencuba mencipta puisi yang pendek tetapi mantap. Okey, jadi saya dengan belajar dengan beliau, satu hari saya pergi ke rumah seorang kawan, dan di halaman rumah kawan tersebut ada pohon kemunting. Jadi saya bila tengok pokok kemunting tu, saya teringat zaman saya belajar sekolah rendah. Kami balik dari sekolah dan singgah di tepi-tepi hutan mengutip buah-buah kemunting. Jadi bila tengok kemunting di halaman rumah kawan tu, nostalgia saya pada zaman silam tu datang. So jadi datanglah ilham saya membuat puisi pendek bertajuk kemunting, saya pun lupa, kemunting ungu ke macam tu. Jadi alhamdulillah percubaan tu terus saya hantar ke BH dan disiarkan. Sangat pendek puisinya, tapi saya kumpulkan segala rasa dan perasaan saya pada sebuah puisi pendek tersebut, mengimbau kenangan zaman persekolahan. Okey, itu ya. Seterusnya, ketika saya pengalaman saya mendaki Bukit Marak, ini perkongsian, maknanya kita boleh ambil pengalaman hidup kita atau perjalanan kita untuk dijadikan sebuah karya. Saya mendaki Bukit Marak bersama anak-anak lelaki saya. Kemudian ketika sampai di puncak, duduk bersila di atas batu, gugurlah sekuntum bunga berwarna kuning. Saya sebenarnya tak tahu pun bunga tu apa nama dia. Tapi bila gugur ke atas riba saya ambil, saya tengok bunga tu. Tapi anak saya kata, jangan bawa balik, takut jadi apa-apa. Jadi saya tengok bunga tu, saya
datanglah ilham untuk menjadikan sebuah cerpen. Jadi balik rumah saya garapkan daripada bunga tersebut sebuah cerpen bertajuk Cempaka Kuning di Puncak Marak. Cempaka Kuning di Puncak Marak. Saya tak pasti pun sebenarnya betul ke bunga tu cempaka, cuma saya tengok macam cempaka. Jadi saya jumpa di puncak Bukit Marak, jadi saya buatlah cerpen tu, Cempaka Kuning di Bukit Marak. Kalau dibaca cerpen tu mungkin ada sedikit mistik tentang kehadiran puteri dalam igawan seorang perempuan, seorang lelaki bernama Angah. Angah tu sebenarnya anak saya masuk ke dalam tu. Jadi sehinggalah cerpen tu macam tak berkesudahan sebenarnya, sebab Angah tu tercari-cari puteri yang datang dalam mimpi dia, dalam igawan dia. Jadi alhamdulillah Mingguan Malaysia menerbitkan karya tersebut. Tapi yang seronoknya, selepas Mingguan Malaysia menerbitkan karya tersebut, seorang penulis menghubungi saya. Penulis ini penulis yang sudah hebat, menghubungi saya dan menyatakan pendapat beliau lah, kenapa saya menulis tentang Puteri Sakdong dengan keadaan tidak menutup aurat, dengan mayang mengurai rambut. Kenapa tidak diceritakan dalam bertudung dengan perempuan muslimah lah maksudnya. Jadi saya menyatakan saya tak tahu pula yang Puteri Sakdong tu bertudung letup sebenarnya, sebab daripada kecil saya didedahkan Puteri Sakdong ni ada kemban saya rasa, kemudian dengan rambutnya mengurai macam tu. Jadi saya terjemahkan dalam cerpen saya macam tu lah, tapi tak disetujui oleh penulis tersebut. Kemudian saya berfikir bagus juga sebenarnya kalau saya tukar balik cerpen tersebut menjadi watak yang lain bagi Puteri Sakdong. Dan saya sekarang ni saya sedang buat sambungan kepada cerpen tersebut. Okay. Dan nanti tengok saya akan cuba ikut nasihat ataupun pandangan penulis tadi yang akan menterjemahkan, yang akan menampilkan Puteri Sakdong dalam versi perempuan muslimah. InsyaAllah, doakan saya. Okay. Dalam bidang penulisan puisi, ramai juga saya mengambil ilmu penulis-penulis lama, penulis-penulis mapan, dan yang paling terkini dan masih lagi berguru dengan Tuan Haji Izani. Alhamdulillah, saya sangat berhutang budi pada beliau sebenarnya, yang sangat tidak lokek ilmu, yang sangat bermurah hati. Sekiranya saya mencipta sebarang puisi ataupun cerpen, beliau sebenarnya bila-bila masa dengan rela hati sedia untuk beri pandangan ataupun memberikan perkataan-perkataan yang kita bagi penulis baru mungkin tak terfikir perkataan tersebut, tapi bagi Haji Izani dia boleh memberi pandangan dan sangat murah hatilah, mencadangkan untuk diganti dengan perkataan yang lebih wow sebenarnya. Okey, itu saya antara orang-orang yang hebat yang hadir dalam hidup saya. Okay. Seterusnya, cabaran dalam menjadi seorang penulis. Sebenarnya menjadi seorang penulis ini banyak juga cabarannya. Cabarannya paling utama bagi saya adalah masa. Sebab kita adalah seorang penjawat awam, terikat dengan kerja. Masa kita banyak untuk sekolah lah. Kalau saya seorang guru, banyak yang saya perlu buat untuk sekolah. Tapi kerana minat kita kena tahulah bahagikan masa supaya ada ruang untuk kita menulis. Di waktu santai, waktu senggang, jika datang idea ataupun ilham, terus tulis. Zaman sekarang ada handphone di jari, di tangan, tiba ilham terus type, simpan. Kalau dulu memang kita berbekal dengan buku nota, sentiasa bawa buku nota, tapi sekarang telefon, handphone sentiasa di tangan, type saja ilham tersebut. Dan sampai satu masa yang sangat lapang, tuliskan, satukan. Itulah. Yang keduanya tentang ilmu. Cabaran yang kedua ialah ilmu. Kita bagi penulis baru mesti wajib untuk terus mencari ilmu. Kalau kita bertahan dengan yang sedia ada, penulisan kita tidak akan meningkat. Penulisan kita tak ke mana.
kita kena sentiasa upgrade ilmu penulisan tersebut. Okay, seterusnya idea dan ilham. Kadang-kadang kita mati ilham, mati idea. Rasa nak menulis tapi idea tak ada. Nak mulakan macam mana? Okay. Jadi kalau penulisan kreatif, mulakanlah daripada apa yang kita rasa. Mulakan daripada apa yang kita rasa, terus tulis. Kalau kita rasa nak mulakan dengan apa, mulakanlah dengan apa itu. Bagaimana ingin aku mulakan? Itulah permulaannya. Okey. Seterusnya masalah juga bagi penulis ialah tentang penerbitan. Menulis boleh menulis. Boleh saja menulis beberapa buku, simpan ataupun type beberapa idea, cerpen saja, tapi simpan dalam laptop. Nak terbitkan di mana? Siapa yang nak terbitkan? Jadi itulah pentingnya kita berkawan. Duduklah dalam persatuan. Berkawanlah dengan penulis-penulis lama. Carilah kawan. Kita akan bertemu dengan kemudahan tersebut. InsyaAllah. Okey, untuk menjadi penulis, siapa saja boleh jadi penulis asalkan bermula. Tapi kalau kita nak menulis tapi tak mulakan, sampai bila kita takkan jadi penulis. Terasa nak menulis, tuliskan saja. Okay. Tidak ada siapa yang larang, tidak ada siapa yang marah kalau kita menghantar ke mana-mana. Kalau dia orang terima, alhamdulillah. Kalau tak terima, hantar lagi. Begitulah seterusnya. Okey. Untuk jadi penulis juga kena rajin mencatat perjalanan, apa yang kita nampak yang menarik, catatkan. Catatan itulah akan kita kembangkan menjadi sebuah tulisan. Okey. Dalam bab catatan, mungkin ya tidak ada kesinambungan yang ketara, tetapi kita yang akan menyambung cerita tersebut. Contohnya perjalanan kita pada hari ini di Kota Baru. Catatannya 2 perenggan, 2 ayat. Kemudian minggu depan perjalanan kita ke Gua Musang. Catatannya 2 ayat. Antara Kota Baru dengan Gua Musang, satu benda yang berbeza. Bagaimana nak menyambungkannya? Kitalah yang menyambungkannya. Kitalah yang akan menyambungkannya. Sebab setiap yang berlaku di sekeliling kita bukan sia-sia. Apa saja yang Allah Ta'ala takdirkan untuk kita sekeliling kita bukan sia-sia. Saya sekarang sedang cuba untuk menulis tentang komunis. Tentang komunis. Bagi saya komunis, catatan tentang komunis sangat menarik. Okay, jadi saya telah ke Thailand, 2 kali ke Thailand, ke perkampungan komunis, dibawa oleh Tuan Siti Puspa, alhamdulillah, dengan berkat kegigihan beliau, kami satu rombongan berjaya ke perkampungan komunis. Sebenarnya perkampungan tersebut tu adalah perkampungan perdamaian, selepas perdamaian. Jadi di sana pada lawatan pertama saya ke Sukirin, masuk ke Patana 12, perkampungan perdamaian komunis. Di situ ada muzium, ada beberapa keluarga komunis selepas perdamaian, dan kita berjumpa, bertanya khabar dan mendengar cerita-cerita mereka. Bukan bermaksud untuk menyokong ataupun mengikut ideologi mereka, tapi untuk mengenali siapa mereka sebenarnya, bagaimana mereka boleh terjebak dalam komunis. Okay, itu adalah lawatan yang pertama. Kemudian bulan berikutnya kami sekali lagi ke perkampungan komunis di Thailand, di Narathiwat, di Yala, Patana 9 dan Patana 11 kata silap saya, di 2 perkampungan komunis. Dan seterusnya kami berjumpa dengan buat pertemuan pula dengan seorang bekas komunis perempuan, dan cerita beliau sangat menarik bagi saya. Beliau begitu menghayati kehidupan dan menceritakan bagaimana dia boleh terjebak dan menjadi seorang komunis. Dan saya sangat tertarik dengan cerita tersebut. Sekarang ini saya sedang cuba untuk menulis kembali penglibatan golongan komunis ini dalam aktiviti komunis, sebab pandangan mereka sangat berbeza dengan pandangan kita.
Itu tidak masalah. Tak ada masalah tentang pandangan, tiada masalah tentang ideologi. Apa yang ingin saya paparkan dalam penulisan itu nanti ialah bagaimana bangsa Melayu boleh masuk ke dalam golongan komunis di saat-saat bangsa Melayu yang lain berjuang di luar bersama dengan kerajaan untuk menentang penjajah. Doakan saya supaya saya dapat menulis tentang kisah komunis tersebut dengan lancar. Baik. Sepanjang penglibatan saya dengan Gabungan Penulis-Penulis Muda Negeri Kelantan ataupun GEMA, alhamdulillah saya diberi kepercayaan oleh ketua satu GEMA iaitu Tuan Zainal Abidin. Saya diberi peluang untuk menyelenggara beberapa buah buku. Sekarang ni saya rasa 1, 2, 3, 4, 6. Sudah 6 buah buku saya selenggarakan. Sebenarnya saya tak sangka pun saya akan diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan buku tersebut. Sebab saya tiada pengalaman, saya penulis baru, penulis pemula. Tetapi apabila satu hari saya dihubungi oleh Tuan Zainal dan minta saya selenggarakan buku, saya sebenarnya tak tahu apa sebenarnya tugas penyelenggara. Jadi setelah diberi tahu, saya kata okey, saya terima. Dan buku yang pertama saya selenggarakan ialah antologi anekdot. Antologi anekdot, Senyuman Momen Indah Sepanjang Jalan. Dan buku tersebut menghimpunkan beberapa puluh catatan anekdot. Anekdot ni sebenarnya adalah himpunan kisah-kisah yang berlaku, yang sedikit lucu tetapi memberi pengajaran. Apa saja, setiap hari sebenarnya kita ada je unsur anekdot dalam hidup kita, dengan kawan, dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan jiran tetangga. Benda tu berlaku biasa, tapi ada sedikit unsur kelucuan, kecindan, maka itu adalah anekdot. Jadi setelah beberapa bulan mengumpulkan penulis, saya berjaya menghimpunkan tulisan-tulisan tersebut dalam buku Antologi Anekdot tahun 2021. Muka depannya oleh Pak Rosem, dan saya selenggarakan, alhamdulillah hasilnya adalah anekdot. Okey, kemudian setelah keluar anekdot, Tuan Zainal ni mahu lagi saya selenggarakan buku seterusnya, dan keluarlah buku yang seterusnya, yang kedua. Okey, buku Suara Jiwa Buat Palestin. Suara Jiwa Buat Palestin ni sebenarnya adalah himpunan luahan rasa melalui puisi. Ketika itu Palestin sedang berhadapan dengan kemuncak pada tahun tersebut. Jadi kita ada timbul idea untuk menerbitkan antologi puisi. Jadi dalam buku antologi puisi Suara Jiwa Buat Palestin ni dihimpunkan beberapa penulis yang baru dan yang lama, dan buku ini dijadikan buku untuk sayembara deklamasi puisi untuk Palestin. Okey. Dan seterusnya adalah buku antologi puisi Kasih Hingga ke Syurga. Kasih Hingga ke Syurga ni adalah inspirasi daripada kasih sayang kepada ibu bapa. Kami kumpulkan beberapa penulis dan cipta puisi khusus untuk ibu dan ayah, dedikasi buat ayah dan ibu tercinta. Dan kulit buku ini saya kreditkan untuk anak anda saya, Muhammad Mursyid. Beliau yang desainkan kulit buku ini, alhamdulillah. Seterusnya kami terbitkan buku yang seterusnya, iaitu antologi banjir, musim banjir, Hujan dan Air Mata. Hujan dan Air Mata ni bagi saya, buku ni sangat menarik kerana bukan sahaja penulis baru tetapi juga terselit karya Datuk A. Aziz Draman. Buku terselit juga karya A. Aziz Draman tentang banjir. Kemudian seterusnya pada
Ramadan tahun lepas kami terbitkan antologi puisi Islamik Mimbar Ramadan. Mimbar Ramadan ni bukan hanya tentang Ramadan tapi tentang puisi-puisi keislaman, dan dilancarkan di IPG Kota Baru tahun ini. Terbaru ialah antologi puisi kemerdekaan sempena bulan Merdeka. Tajuknya Perjuangan. Perjuangan ni adalah tajuk puisi orang hebat. M. Nizam Rahman, Meja Bersara, Esko Kerajaan Negeri Kelantan. Jadi sempena tajuk puisi beliau kami gunakan untuk tajuk buku antologi puisi kemerdekaan. Setakat ini 6 buah buku telah saya selenggarakan di bawah Gabungan Penulis Muda Negeri Kelantan. Dan pengalaman menarik saya yang sukar dilupakan juga apabila diberi kepercayaan untuk menterjemah sebuah buku kumpulan puisi. Kumpulan puisi ini adalah hasil karya Datuk Meja M. Nizam Rahman, Getam Guri Bunga Matahari. Getam Guri Bunga Matahari ini asalnya daripada adalah tulisan Rumi, diterbitkan dalam ejaan Rumi. Kemudian suatu hari Tuan Zainal Abidin menghubungi saya menyatakan Datuk M. Nizam mahu terjemahkan ke Jawi. Ustazah sedia terima tugas atau tidak? Sebenarnya sangat berat juga sebab saya bukannya mahir menggunakan komputer. Saya tak berani nak setting, saya takut lari. Tapi apabila diminta dan diberi kepercayaan, saya bukanlah orangnya yang suka menolak. Bukan jenis yang menolak. Setiap yang datang adalah cabaran bagi saya dan saya terima. Alhamdulillah, setelah bukan sekejap masanya, berjayalah ditukar satu buku dari tulisan Rumi tersebut ke ejaan Jawi, karya M. Nizam Rahman, kulit Rosem, dan terjemahan Jawi Ruzila Watiman. Alhamdulillah. Dan pengalaman ini sangat indah bagi saya. Kalau saya tidak berada dalam Gema, mungkin saya tak dapatlah peluang untuk menerbitkan, untuk menterjemah ke dalam Jawi ni. Terima kasih sekali lagi. Dalam apabila kita banyak kali terlibat dengan penulisan, dan saya bukan hanya menulis, saya suka mendeklamasikan puisi walaupun mungkinlah tidak sehebat pendeklamator, tapi saya sangat suka mendeklamasi puisi. Kalau di program Jabatan Kebudayaan Negeri Kelantan selalu buat dengan kerjasama Gema juga, buat program santai puisi di dataran Bandaraya Kota Baru. Saya jarang sekali menolak. Saya jarang sekali tidak munculkan diri, kecuali apabila dikhususkan kepada mana-mana. Misalnya dikhususkan kepada pelajar-pelajar, maka saya tarik dirilah. Tapi kalau dibuka, insya-Allah saya akan isi nama, maka mendeklamasi puisilah saya di situ, walaupun saya tidaklah hebat pun. Jadi apabila kita sering terlibat, peluang-peluang pun terbuka dan orang akan nampak. Jadi sekarang ni apabila saya terlibat dengan penulisan, dengan pendeklamasian puisi, alhamdulillah pihak Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan nampak kebolehan saya, nampak minat saya. Jadi saya sering juga diambil untuk menjadi pembimbing dan juga juri lah di peringkat negeri. Terakhir sekarang dan masih lagi berjalan adalah penjurian deklamasi puisi, penjurian penulisan sajak peringkat JPN Negeri Kelantan, Kod Akademik, yang akan ke kebangsaan tak lama lagi. Dan bulan lepas saya dan tim menjadi jurulatih utama untuk mendeklamasi puisi program Adab dan Nilai Pendidikan Islam Negeri Kelantan.
Alhamdulillah. Saya sangat-sangat bersyukur dan sangat menghargai kepercayaan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Dan ucapan terima kasih juga kepada pentadbir-pentadbir di sekolah saya yang sangat memahami jiwa saya, memahami jiwa guru mereka dan sentiasa memberi peluang untuk saya berkarya, membuka ruang, dan kalau ada jemputan sangat tidak keberatan untuk membenarkan saya keluar daripada sekolah seketika seperti hari ini juga. Baik, seterusnya saya ingin berkongsi tentang sebuah buku yang diterbitkan oleh Nusa Center. Buku ni adalah antologi cerpen di bawah bimbingan Tuan SM Zakir. Kunang-kunang Satu Malam. Penyusunnya adalah Salina Abdul Rahman. Kunang-kunang Satu Malam ni bukan cerita saya, cerita daripada Puan Safura Az-Zahra. Tapi dalam ni ada sebuah cerpen saya yang bertajuk Kafir. Kafir. Dalam ni saya baca ulasan pengantar oleh Puan Salina ialah awal-awal lagi saya pun tak terkejut. Saya juga sedikit terkejut apabila ulasan kata pengantar tu yang disebutkan paling pertama yang disebut ialah cerpen Kafir. Dalam cerpen Kafir, Rozila Watiman menyindir sikap segelintir masyarakat yang begitu mudah mengkafirkan sesama Islam hanya kerana tidak sehaluan dalam politik. Untuk pengetahuan, saya dibesarkan era tahun 80-an. 80-an, isu kafir mengkafir ini sangat hangat. Okey, parti A mengkafirkan parti B. Macam tu. Jadi, sekeliling saya, kampung saya, begitulah. Apabila surau, solat berasingan, sembelihan lembu, parti ni tak boleh makan sebab orang kafir yang sembelih, macam tu. Ketika saya membesar dalam suasana itu, jadi terkumpullah pengalaman tersebut, kenangan tersebut sehinggalah saya dewasa. Dan kenangan tu ataupun pengalaman itu saya terjemahkan, saya lahirkan di dalam cerpen ini. Cerpen ini mengisahkan seorang lelaki bernama Jali yang berkahwin dengan seorang guru. Jali ini adalah seorang pelaut sebenarnya. Jali adalah seorang pelaut yang tidak berpendidikan tinggi tapi bercinta dengan pelajar di sekolah menengah, kemudian sanggup menunggu sehingga pelajar tersebut habis diploma psikologi. Kemudian berkahwin kerana sifat rendah diri dan tidak pilih sangat keluarga perempuan, maka mereka menerima Jali yang penuh kekurangan tersebut menjadi menantu lah. Kemudian selepas berkahwin, orang-orang kampung ni sedar Jali telah berkahwin dengan parti lawan, dengan anak orang parti lawan. Jadi desakan-desakan daripada orang-orang kuat, aktivis-aktivis kampung tu telah menimbulkan ketekanan pada Jali. Antara ayatnya yang diberikan ialah, saya baca, kita sudah berpuluh tahun berjuang, tiba-tiba kau ambil dia buat bini. Kau bukan tak tahu asal keturunan bini kau tu? Tok nenek dia mati dalam parti lawan. Takkan dia nak bertukar parti? 3 tahun kau jadi suami dia. Berjaya kau dakwah dia masuk parti kita? Gagal kan? Pejuang apa kau ni? Dan itulah sebenarnya ayat-ayat yang selalu saya dengar masa zaman saya budak-budak dulu. Memang itu yang timbul. Jadi Jali pandang muka Dolah dan 3-4 orang yang duduk semeja. Masing-masing setuju dengan kata-kata Pak Sumail. Maksudnya Jali dalam keadaan serba salah. Jadi seorang lagi berkata, aku kalau bini tak ikut aku, maaflah, memang seorang ke hulu seorang ke hilir, jawabnya. Itu bermula desakan dalam pertangga Jali. Jadi Jali bawa cerita ni, bawa desakan-desakan ni balik ke rumah sehingga tak bertegur sapa dengan isterinya beberapa hari.
Kemudian ada perjumpaan parti pula malam tu untuk sebab nak hampir pilihan raya. Jadi berbahagi-bahagi tugas, tapi Jali masih lagi didesak. Didesak supaya bercerai sebab dikatakan perkahwinan tersebut tidak sah kerana parti lain. Akidah, ini soal akidah. Soal parti adalah soal akidah ketika itu. Okey. Jadi cerita ni memang bagi saya sangat berkesan lah, sebab masa tu sebab memang dalam jiwa kita yang melalui zaman itu. Hinggalah cerita ni berakhir dengan pada satu malam Jali sedang tidur seorang diri di ruang tamu. Kemudian beliau ternampak seekor cicak di bumbung rumah. Dia tak tidur dalam bilik sebab dia dah tak bercakap dengan isteri dia sebab terpengaruh dengan pengkafiran tersebut. Dia tidur di ruang tamu dan nampak seekor cicak. Kemudian dia teringat pada zaman sekolah dulu, zaman dia SRP, sijil rendah pelajaran, ustaz kata kalau kita bunuh cicak seolah-olah kita bunuh Yahudi. Okey. Jadi Jali pun kaitkan Yahudi. Siapa Yahudi tu? Dia pun teringat Yahudi ni adalah orang yang yang memecah belahkan orang-orang Islam. Yahudi ni bunuh Nabi. Jadi dia kaitkan dengan isteri dia. Sampai begitu Yahudi tu boleh dibunuh. Adakah isteri dia macam tu? Dan tiba-tiba masa tengah berfikir tersebut, dia dengar suara isteri dia sedang baca Quran. Okey, jadi dia pergi tengok dekat bilik, isteri dia baru lepas solat, kemudian baca Quran, kemudian dengar isteri dia berdoa. Sebenarnya Jali ni solat pun jarang-jarang sebab dia pelaut biasalah zaman dahulu, dia keluar awal pagi kemudian balik lewat. Kalau tidak tegar dia solat tu biasalah terabai zaman itu. Bukan semua, tapi begitulah. Saya dilahirkan di tepi pantai, saya tahu macam mana kehidupannya. Lebih kurang macam itulah. Okay, jadi bila dia tengok isteri dia macam tu, jadi dikaitkan, adakah isteri dia kafir? Samakah isteri dia dengan Yahudi tersebut? Adakah isteri dia ni layak dibunuh? Jadi tiba-tiba dia ambil keputusan yang jelas, dengan rela hati, dan keputusannya tegas. Keputusannya ada dalam buku ini. Siapa yang nak tahu keputusannya dan jalan ceritanya, kena cari buku ni lah, baca. Okey. Itu tentang kunang-kunang satu malam. Satu lagi cerpen saya ingat pengalaman yang di depan mata, kemudian saya kaitkan dengan terjemahkan dalam cerpen, ialah tentang cerpen Murni. Cerpen Murni diterbitkan oleh KS. Dan saya masih ingat pengerusi KS, Tuan Mukhtar, Haji Mukhtar, sangat mengatakan cerpen itu sangat menarik. Cerpen itu cerpen pertama lah kalau nak kira. Cerpen tersebut berkenaan dengan seorang ibu yang miskin, keluarga miskin. Beliau mengandung ketika suaminya terlantar sakit. Suaminya seorang peraih ikan, menjajah ikan dengan motor. Dalam perjalanan pulang, aksiden, kemudian terlantar. Masa suami terlantar tu, dia dapat tahu dia dah mengandung 3 bulan. Dan anaknya yang lain pun dah ramai. Jadi disebabkan kemiskinan dan desakan hidup, datanglah ketika itu seorang perempuan, kawannya yang agak berada, bernama Mimi, yang tidak dikurniakan zuriat. Jadi Mimi ingin mendapatkan anak yang dikandung oleh perempuan tersebut. Jadi diberi bayaran awal, disediakan peralatan untuk menyambut kelahiran, dan perempuan tersebut, saya ingat namanya Sidah. Sidah tu bersetujulah, sangat bersetuju, kerana dia tak sanggup untuk menjaga anak kecil seorang diri dan menjaga suaminya yang terlantar, yang perlu disuap makan minum, yang tak boleh bercakap, yang perlu dipakaikan lampin. Jadi apabila datangnya Mimi, bagi Sidah adalah satu rezeki, dan dia buat perjanjian dia akan serahkan anak dalam kandungan tu sejurus selepas dilahirkan. Dan
masa tu Sidah dah ada anak yang berusia 4 tahun bernama Murni. Murni digambarkan sebagai seorang anak kanak-kanak yang sangat petah berbicara, yang cerdik, suka membantu, penyayang dan sangat manja dengan bapanya walaupun bapanya terlantar sakit. Dia selalu pergi tidur tepi bapa dia, pergi bermanja walaupun bapanya nak bercakap pun tak boleh ketika itu. Jadi anak kandungan Sidah tu membesar sehinggalah satu hari sampai masa kelahiran dan nak dibawa ke hospital dengan ambulan. Murni sempat lagi berpesan, nanti ibu bawa balik adik, Murni nak main dengan adik. Jadi sampai di sana selepas kelahiran satu perkara tak dijangka lah. Doktor pun tak dapat kesan sebelum ni anak yang dilahirkan itu sindrom Down sebenarnya. Jadi bila didapati anak tersebut sindrom Down, Mimi tak mahu ambil lah. Dia kata tak mahu ambil risiko, buat apa nak anak cacat. Tapi Mimi dah habis banyak duit sebenarnya. Sudah puluhan ribu dia belanjakan untuk sepanjang 9 bulan Sidah mengandung. Disebabkan itu marilah satu akal pada Mimi, dia nak tukar, nak ambil Murni. Okey, jadi Sidah bawa balik anak kecil dan dia tengok Murni, Mimi nak Murni. Disebabkan duit yang dah dihabiskan. Sedihnya ketika itu ialah benda tu berlaku dalam masyarakat. Benda tu berlaku dalam kawasan kita, berlaku dalam kawasan saya. Apabila Murni diserahkan kepada Mimi tanpa rela, dipujuk naik ke kereta Mimi. Dalam keadaan Mimi kata tak mahu ikut, tapi Sidah ni membuka pintu kereta, okey masuk dulu nanti ibu ikut. Mimi pun masuk. Bila Mimi masuk, Murni masuk. Bila Murni masuk, Sidah terus tutup pintu dan Mimi memecut meninggalkan Sidah dalam keadaan Murni meraung-raung memanggil daripada dalam kereta. Dan saya bila mengenangkan cerita itu sangat sedih sebenarnya. Sebab sampai sekarang, realitinya sampai sekarang, Murni itu entah di mana bersama Mimi. Tapi saya tukarkan dalam cerpen tersebut, rasa tak sampai hati. Saya tukarkan dalam cerpen tersebut, Mimi akan menyerahkan balik Murni kepada Sidah disebabkan ada peristiwa yang berlaku semasa Murni di bawah jagaan Mimi. Dan Sidah digambarkan dalam cerpen itu sebagai orang yang sangat menerima tekanan yang banyak daripada jiran sekeliling yang menuduh beliau menjual anak. Sedangkan Sidah adalah mangsa keadaan, dengan keadaan tidak berduit, dengan keadaan desakan masa, dia bekerja dalam tempoh patang. Dia sudah terpaksa bekerja menjemur ikan kering untuk mendapatkan pendapatan. Tapi tuduhan-tuduhan daripada masyarakat mengatakan beliau menjual anak itu sangat berat. Sedangkan dia dalam pantang sehingga dia hampir meroyan. Itu. Okay. Cerita tersebut ada dalam antologi cerpen terpasung terbitan Kembara Sastra. Seterusnya, saya ingin kongsikan sedikit tentang penulisan. Untuk meningkatkan kemahiran penulisan. Bagaimana nak meningkatkan penulisan? Perkongsian ini untuk pendengar, untuk penonton, juga untuk saya. Yang pertama, kita mestilah terus menulis. Menulis dan terus menulis. Walaupun sibuk mana, walaupun macam mana keadaan, cubalah menulis. Okay. Kalau tidak ada tajuk untuk menulis, tulis tanpa tajuk dahulu. Tulislah dahulu. Kemudian tajuk akan datang kemudian. Okay. Seterusnya, banyakkanlah membaca. Setiap penulis mesti banyak membaca. Ibarat kata seorang penulis yang hebat, bagaimana untuk jadi penulis? Pertamanya mestilah membaca. Yang kedua mestilah membaca. Ketiga membaca. Keempat membaca. Dan kelima menulis. Maksudnya, bukan secepat yang kita jangka untuk menulis. Prosesnya pembacaan. Yang kelima barulah menulis. Yang ketiga, kita kena belajar meniru.
bukan meniru terus tulisan, tetapi meniru idea, meniru cara gaya penulisan. Okay? Bacalah tulisan-tulisan orang-orang hebat, kemudian cubalah untuk meniru gaya penulisan tersebut. Seterusnya, sampaikan mesej dengan jelas. Apa yang kita ingin sampaikan dalam penulisan tersebut? Apa yang ingin kita kongsikan? Biar jelas mesej yang kita kongsikan. Seperti saya tadi, kalau saya nak sampaikan tentang politik, tentang mengkafirkan tadi, jelaskan bahawa itulah yang ingin kita sampaikan. Jangan menerewang sehingga pembaca gagal mencari apa yang ingin dinyatakan oleh penulis. Okay, seterusnya, ketika kita ingin meluahkan sesuatu, tentang suatu isu, teruskan tulis. Misalnya sekarang ini adalah isu tentang penculikan kanak-kanak. Ada isunya penculikan kanak-kanak. Cuba nyatakan ada di atas kertas ataupun di dalam laptop masing-masing ataupun dalam handphone masing-masing tentang isu tersebut. Apa pandangan kita? Kita boleh sebenarnya, kalau kita cuba dan bermula, maka kita akan dapat menulis. Okay. Seterusnya, yang paling penting, buang sifat malas. Sifat malas adalah racun kepada semua perkara, bukan hanya menulis. Kalau malas, hancur, tak ada apa-apa. Paling penting, mestilah buang sifat malas. Baik. Seterusnya, saya ingin mengajak, mulakan hari ini. Kita sama-sama bermula dan kita sama-sama melihat hasilnya nanti. InsyaAllah, kalau kita mulakan hari ini, esok, kalau bukan esok, minggu depan, kalau bukan minggu depan, bulan depan, kalau bukan bulan depan, tahun depan, kita akan lihat hasil karya kita, hasil tulisan kita, insyaAllah. Saya rasa setakat itu saja perkongsian saya hari ini daripada studio PPAK. Sekali lagi terima kasih kepada pihak PPAK, terima kasih kepada pihak sekolah saya, terima kasih kepada keluarga saya beri sokongan, terima kasih kepada sahabat-sahabat saya sayang anda semua. Terjumpa lagi lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.